Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Masailul Tauhid 15 dah habis belum? Mula. Okay, kita masuk di muka surat 15 iaitu masalah ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Masalah ilmu tauhid. Jadi perbincangan ilmu tauhid. Soalan, di dalam beberapa masalah tersimpan ilmu tauhid ini, berarti apa sahaja discussion. Bahasa Melayu dia lah discussion. Kerana apa? Sa'alah itu tanya. Masalah tempat yang ditanya atau benda yang ditanya. Lebih kurang macam itu. So apa sahaja perbahasan discussion, apa sahaja perbahasan ilmu tauhid ini, lebih kurang macam tu. Jawapan dia, ilmu tauhid ini tersimpan di dalam 3 masalah. Maksudnya bila kita berbicara ilmu tauhid, dia sekitar 3 masalah sahaja, iaitu ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Jadi kalau bila kita sebut ilahiyat, itu ketuhanan. Bila kita sebut nubuat, tentang kenabian. Bila disebut tentang sam'iyat, tentang perkara yang kita dengar dan kita imani. Kita dengar, kita imani, itu contoh dia apa? Hari kiamat dan lain-lain. Jadi ini ilmu tauhid. Ustaz, kenapa kalau kita belajar ada jauhar, ada arat, apa maksud tahayyus? Wah, itu istilah-istilah yang susah. Itu dipanggil ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ni dia lebih luas daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni apa yang wajib kita imani. Itu cukup. Dah. Tuan-tuan dan puan-puan nak belajar ilmu kalam panjang sikit. Yang susah ilmu kalam ni akan banyak bergaduh. Sebab apa? Sebab yang nama ilmu kalam dia sudah membahas tentang khilaf yang terjadi di kalangan ulama tauhid. Jadi perbincangan ni macam-macam. Kitab dia pun tebal-tebal. 4 jilid. Al-Amidi Abkarul Afkar tu 4 jilid tebal. Tebal ni 4 jilid. Nak baca tu habis umur ni. Maksud kau nak baca kat masjid. Kalau kat universiti wajib. Jadi kalau yang belajar di master PhD bidang akidah, usuluddin, kena baca. Tak baca susah. Jadi kita kena tahu khilaf. Kenapa Mu'tazilah macam ni? Kenapa Jabariyah macam ni? Kenapa Qadariyah macam ni? Kenapa Hasyawiyah macam ni? Kenapa kita bahas. Lalu hujah ahli sunnah, ada berapa hujah? Kenapa dia memandang macam ni? Ini perbahasan ilmu kalam. Tapi kalau kita berbicara tentang yang wajib kita imani, itu ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid ni 3 je. 3 perbahasan asas atau 3 subjek. Lebih kurang macam tu. Lalu soalan, yang mana masalah ilahiyat dan yang mana masalah nubuat dan mana masalah sam'iyat? Pertanyaan dia sekarang, yang mana masalah ilahiyat? Yang mana nubuat? Yang mana itu sam'iyat? Jawapan 1. Masalah ilahiyat itu
iaitu barang yang bergantung dengan Tuhan. Bila orang Melayu, orang moden baca ni, dia kata, oh kita bergantung dengan Tuhan. Bukan macam tu. Maksud dia, benda ma yata'allaqu bil ilah. Bahasa Arab dia. Apa yang yata'allaqu tu secara literal gantung. Tapi maksud kita yang berkaitan. Berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita bincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu dipanggil ilahiyah. Sifat Allah ilahiyah. Sifat harus bagi Allah ilahiyah. Sifat mustahil bagi Allah ilahiyah. Kewujudan Allah ilahiyah. Dan lain-lain. Daripada barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus padanya, iaitu kita bincang apa? Apakah wajib bagi Allah? Bila sebut wajib, jangan kita faham, oh Allah SWT berkewajipan untuk melakukan itu salah. Itu namanya wajib syar'i. Kita tuan-tuan dan puan-puan wajib solat 5 waktu, wajib syar'i. Kena solat. Kita tuan-tuan dan puan-puan, okey, maksud dia, ada orang dah cukup harta, wajib pergi ke haji. Itu wajib syar'i. Yang dimaksud 3 ini tadi, wajib akli. Rasional, benda yang wajib secara rasional. Contoh dia apa? Kewujudan Allah. Akal tak boleh terima wujudnya alam tanpa wujudnya Allah. Lalu kita bincang tentang apa? Sifat wajib. Allah mesti kidam bapa. Wajib. Akal tak boleh terima, tidak bersifat dengan sifat itu. Jadi jangan salah faham. Jadi kalau orang tak pernah belajar ilmu tauhid seperti ini, bila ada soalan, uzkur ma yajibu lillahi azza wa jalla, sebutkan apa yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang tak tahu, dia kata, soalan ni kurang adab. Adakah dia nak kata wajib bagi Allah? Mana boleh? Dia kata kan, yajibu lillahi, wajib bagi Allah, mana boleh? Dia kata, wajib ini manusia. Kena tukar soalan. Saya lawan lah. Saya kata, ini tak faham ilmu tauhid. Bahasa ilmu tauhid itu wajib ada 2. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Lalu janganlah pula. Baru semalam ikut seminar takwim hijri Persatuan Falak Syar'i Malaysia, FKSM. Jadi ada Datuk Dr. Azhari, dia bekas Cupang. Dia cakap macam ni. Jadi dia tulis, berdasarkan perkiraan seperti ini, melihat anak bulan adalah mustahil. Datang geng-geng, tak tahu siapa, dia kata, there is nothing impossible. Ini benda yang harus terjadi. Kalau kata mustahil ini melanggar akidah, kerana nampak atau tidak anak bulan, Allah boleh je buat dia nampak. Dia bukan benda yang mustahil. Kerana dalam ilmu akidah, mustahil itu aklan ma la yutasawwaru fil akli wujudu. Perkara yang akal ini tidak boleh menerima kewujudannya. Itu mustahil. Contohnya adanya 2 Tuhan. Akal tak boleh terima adanya 2 Tuhan. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Itu. Lalu dia jawablah, bagi dia bukan masalah tu, dia tengah cakap perkiraan tersebut menunjukkan mustahil. Dia bagi contoh istilah yang digunakan oleh banyak ulama atau banyak ahli falak. Saya jawab simple je, betul, kena sebutlah mustahil secara ilmu hisab, bukan mustahil aklan dalam akidah. Dia kena faham, adamul imkan, kalau bahasa Arab dipanggil tidak imkan. Tidak imkan itu berarti mustahil lah. Mustahil secara hukum
adat atau hukum hisab, ilmu hisab. Itu. Jadi dia terangkan kat dia. Jadi dia memang orang awam ni kadang bila dengar mustahil ada ilmu sikit, dia pakai ilmu kalam tak betul. Jadi istilah kena diletakkan pada tempatnya. Tak boleh diletakkan pada tempat yang salah. Kita berbicara ilmu akidah, ilmu tauhid, kita guna istilah ilmu tauhid. Bila kita baca ilmu syariah, ilmu fiqh, kita guna istilah ilmu fiqh. Jadi contoh paling senang, al-khalwah. Al-khalwah kalau uruf dan syariat undang-undang di Malaysia berarti berkhalwat lelaki dan perempuan. Ini adalah benda yang haram. Kan? Adalah jenayah. Yang tidak mahram lah maksud dia. Yang tidak halal lah. Tidak halal. Lalu bila buka dalam kitab tasawuf, babul khalwah. Ada bab khalwah. Terjemah Melayu, bab khalwat. Orang yang tak faham, dia buka-buka, tasawuf ni mengajarkan untuk kita berkhalwat. Sesat. Macam mana? Padahal babul khalwah dalam ilmu tasawuf tu maksud dia adalah bersuluk. Bersuluk itu adalah kita tahannus, kita menyendiri. Tak kisah dia ada adab-adab dia, ada tertib dia, ada qanun dia lah kita panggil macam tu, ada peraturan dia, protokol dia, bertujuan untuk supaya hati ini, melatih jiwa ini tidak tergantung kepada dunia, tidak tergantung kepada perkara-perkara yang membuat kita lara, tapi justru kita penuhkan waktu-waktu tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini berzikir, baca Qurannya dengan wiridnya dan lain-lain. Tidak berbicara dengan orang lain. Ini adalah latihan supaya seorang itu benar-benar boleh khusyuk. Itu di dalam ilmu tasawuf ada babul khalwah. Salah baca, bila? Sebab itu insya-Allah habis nanti pukul 8.30 di Masjid Syakir ini, di sini kita adakan daurah. Daurah itu adalah pengajian 3-4 jam, kita khatamkan satu kitab. Itu ni kita Arab dia, kita dah terjemahkan dia. Nama dia Al-I'lam bi anna tasawufa min syari'atil Islam. Iaitu pemberitahuan bahawa sesungguhnya tasawuf adalah termasuk daripada syariat Islam. Yang dikarang oleh Sayyidi Al-Hafiz, ulama hadis tapi juga sufi. Jadi jangan ingat hari ini ulama hadis dengan tasawuf ni gaduh. Banyak ulama hadis dulu-dulu yang hebat-hebat daripada hari ini bukan hanya ahli hadis tapi juga ahli sufi, tasawuf. Ini buku dia, kitab dia bahas dalam ni. Nama dia Sidi Muhammad bin Abdullah Sidi Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Jadi Ghumari ni keluarga dia besar. Satu keluarga dia ulama semua. Ulama semua hafal hadis. Kalau abang dia menurut bukan, kalau dia Sidi Abdullah ni menurut salah seorang pensyarah kami di Morocco, pernah mengaji direct dengan dia sebab saya tak pernah jumpa dia. Dia meninggal 93. Saya dah jadi 3 lah kat Gombak ni lagi. Jadi waktu itu lecturer kami ni mengaji dengan dia kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ngaji Sahih Muslim ni dikatakan tidak pakai kitab, maksud tak pegang kitab, duduk je jawab. Baca mengajar. La yukhti walau harfan. Tak salah walau satu huruf sekali. Sanadan wa matnan, sama ada sanad dan matan. Itu kita respect. Alim kabir. Jadi jangan ingat orang tasawuf ni semuanya sesat belaka. Ini kita jadi perbincangan masalah perbahasan wali, perbahasan ilham, perbahasan semua ada kat dalam. Semua ada kat dalam. Insya-Allah.
Lalu daripada barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus padanya. Yang kedua, masalah nubuat, iaitu masalah nubuat ni apa? Masalah kenabian. Jadi ada juga masalah kenabian. Ialah barang yang bersangkut dengan nabi-nabi, iaitu segala yang wajib dan segala yang mustahil dan yang harus pada hak mereka itu. Jadi kenabian ini wajib kita imani. Kerana apa? Kerana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Berarti kenabian ini wajib untuk kita imani, teman-teman. Orang yang tidak beriman dengan Nabi tak sah. Tidak beriman itu berarti dia tak percaya. Berbeza dengan orang syahadah masuk Islam. Lalu ada bahagian dakik dalam akidah yang dia belum tahu. Dia baru syahadah. Dia tak kenal pun lagi rukun iman. Rukun iman wajib diimani. Wajib diimani rukun iman. Tapi dia baru syahadah. Dia belum belajar rukun iman. Ini macam mana? Boleh ke kita kata dia kufur? Taklah, itu nama dia jahil ma'zur. Jahil yang diuzurkan. Kenapa? Kerana dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam ni tak boleh dihujadikan landasan hukum. Orang baru masuk Islam, tanya tak reti atau salah, sesat. Tak boleh lah. Kena ada ilmu dia. Jahil ma'zur. Dan perbahasan kenabian ini panjang. 25 Nabi. Sebab itu Raihan buat lagu nama-nama Nabi 25. Biar budak-budak kita, anak-anak kita semua hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai habis. Jangan nanti dah tua pun tak hafal nama-nama Nabi. Kalau ditanya, Sulaiman tu Nabi ke tak? Oh tak, itu masalah. Ini masalah. Itu. Yang ketiga dan masalah sam'iyat. Itu perbahasan sam'iyat. Sam'iyat itu dari kataan sama'. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda. Contoh, iaitu barang yang didengar daripada dalil Quran dan hadis sahaja. Iaitu apa? Sam'iyat ini adalah barang yang didengar daripada dalil Al-Quran dan hadis sahaja. Jadi kita dengar. Dan tidak didapati didapati dengan dalil akli. Jadi dia tak dapat dengan dalil akal. Benda yang kita bukan pakai rasional. Adanya sirat rasional tak rasional itu tak penting. Allah dah berfirman, kita iman. Ustaz, saya tak boleh terima lah. Dah lah kena hisab, lepas tu kena sirat. Iman je. Macam mana boleh ada syurga dan neraka, Ustaz? Wah, dia kata tanah dia luas macam ni, mahligai dia macam ni. Kan? Tak muat ni. Contoh dia. Itu iman, jangan tanya. Macam mana badan dah hancur lebur, kena bakar, rentung ni dah habis dah, tinggal debu. Tiba-tiba dia kembali resurrection menjadi manusia kembali. Seperti asalnya. Bukan baru tapi asalnya. Tak logik. Dijawab oleh ulama, ini Allah dah berfirman, kita iman. Jangan tanya. Ni. Tapi apabila perbincangan dengan golongan falasifah, mutakallimun atau ahli kalam, ilmu kalam tadi, dia kena jawab. Dia tak boleh jawab simple macam tu sebab ini sudah merupakan perbahasan syubhat. So dia kena kumpulkan hujah dia untuk jatuhkan golongan falasifah yang tidak menerima jasad ini boleh kembali seperti sedia kala. Kerana falasifah kata benda yang dah hilang tidak akan kembali lagi. Itu contoh dia. Ini sam'iyat.
Yaitu barang yang didengar daripada dalil Quran dan hadis sahaja dan tidak didapati dengan dalil akal, seperti bangkit daripada kubur. Bangun daripada kubur, tuan-tuan, sesudah mati, yang saya sebut tadi lah. Berhimpun di padang mahsyar. Kalau kumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, Ustaz, tak muat alam ni, Ustaz. Contoh dia. Ini iman. Siapa suruh kau tanya? Ini iman. Berhisap segala amalan-amalan manusia. Jadi amalan manusia ini akan dihisap. Siratul mustaqim, jalan mustaqim. Sirat mustaqim ni sirat. Titian sirat. Syurga dan neraka. Apa itu syurga dan neraka? Iaitu syurga dan neraka, tempat pembalasan nanti, dan lain-lain lagi. Tempat membahaskan makna hukum. Apakah itu? Iaitu kita nak bahas hukum. Soalan, apa makna hukum, dan sebutkan segala bahagiannya. Jadi bila sebut makna hukum, sebut makna hukum dan sebutkan segala bahagiannya. Segala bahagian. Makna hukum itu menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia. Makna hukum itu menetapkan satu pekerjaan. Isbatu syai'in menetapkan sesuatu atau menafikan, atau nafyu. Kalau kita buka dalam muqaddimat Imam Sanusi ada kitab namanya Muqaddimat Prolegomena. Dia menerangkan tentang hukum akli, dia terangkan tentang macam-macam. So, apabila dia bicara tentang hukum, dia kata hukum adalah isbatu amrin au nafyuhu, menetapkan satu perkara atau menafikan. Seperti kita menetapkan ada Muhammad, iaitu katakan Muhammad ada. Isbatu Muhammadin, menetapkan wujudnya Muhammad. Lalu atau menafikan tiada Muhammad, iaitu kita kata Muhammad tidak ada. Contoh dia, Fulan A ada, menetapkan. Fulan A ada, tiada, menafikan. Contoh dia, contoh mudahlah. Maka yang menghukum dengan isbat atau nafi itu mestilah dengan salah satu daripada tiga hukum, iaitu syarak, adat dan akli. Inilah yang dikatakan bahagian hukum, iaitu tiga bahagian. Jadi maka yang menghukum dengan isbat atau nafi itu, nak isbat dan nafi, mestilah dengan salah satu daripada tiga hukum. Dia kena salah satu daripada tiga hukum. Sama ada syarak, hukum adat, hukum akli. Nampak tuan-tuan? Jadi hukum akli, iaitu kita akan bahas nanti. Adat dan syarak, saya nak tengok dia ada tak semua. Syarat, adat ada, lengkap. Jangan risau tuan-tuan. Lengkap. Okey. Lalu disebut soalan. Bezakan di antara hukum yang tiga itu. Cuba define. Mayyiz tu bezakan. Tiga hukum, tiga bahagian hukum. Soalan, bezakan di antara hukum yang tiga itu. Jawapan, hukum syarak itu ialah kalam Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, dengan dituntut ataupun diharus atau dengan hantaran bagi keduanya. Iaitu apa? Yang bergantung dengan perbuatan mukallaf.
Jadi hukum syarak ni kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Jadi bila kita kata hukum syarak ni apa? Buat ni boleh, tak boleh. Itulah dia syarak. Bukan Allah wajib tadi. Sifat wajib bagi Allah. Ini lain. Jadi dia nak taburkan kat sini. Bergantung dengan perbuatan mukallaf. Dengan dituntut ataupun diharus. Maksud dia ini adalah talabun, tuntutan ataupun harus. Jawaz. Jawaz berarti harus. Atau dengan hantaran bagi keduanya. Maka terbagi hukum, maka dengan hantaran bagi keduanya, boleh wajib, boleh dituntut dengan apa? Contoh. Itu nama dia hantaran. Jadi solat tak sah kalau tak ada wudu. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Maka wudu itu jadi wajib. Sebab nanti tak boleh nak solat wajib. Kan? Tak ada dalam rukun Islam wudu. Rukun Islam tak masuk dalam wudu, tak masuk dalam rukun Islam. Akan tetapi kalau tak berwudu tak sahlah solat. Rukun yang kedua. Arti wudu tu wajib. Ini. Maka terbahagi hukum syarak itu kepada dua bahagian, iaitu taklifi dan wad'i. Soalan, berapa bahagi hukum taklifi dan berapa bahagi hukum wad'i, dan nyatakan makna satu-satu. Jadi ada berapa pembahagian hukum taklifi dan berapa bahagian hukum wad'i, dan nyatakan makna satu-satu. Jawapan, hukum taklifi itu 5. Wajib, sunnat, haram, makruh, dan harus. Ini hukum taklifi. Jadi hukum taklifi itu ada 5. Satu, makna wajib ialah. Apa itu makna wajib? Makna wajib ialah yang diberi pahala kepada yang mengerjakan dia dan diseksa yang meninggalkan dia, seperti sembahyang 5 waktu dan lainnya. Jadi kalau buat dapat pahala, tak buat diseksa. Ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Itu adalah wajib. Contoh dia sembahyang 5 waktu. Sekarang kadang-kadang kena teliti betul-betul. Bila ada orang kata, tak nak solat dah. Tu kufur, tak nak solat. Tunggu dulu, tak nak solat apa? Tak nak solat sunat, tak menyebabkan kufur. Itu kena tanya dulu. Kadang tak tanya pakai langgar je. Susah. Kita ni nak menghukum tu kena tahu betul-betul. Dan lebih bahaya lagi. Seolah-olah kita tahu isi hati orang tu apa. Kita dah menghukum dah. Ni dah sesat. Ni masuk ni dah ni. Tengok dulu. Orang pergi ziarah kubur, angkat tangan. Dia sembah kubur. Ini macam mana? Siapa tahu dia berdoa, ya Allah bagilah rahmat kepada roh yang dikebumikan ini. Macam tu. Siapa tahu dia bertawasul dengan sahibul maqbarah. Apa masalah tawasul? Ulama kata harus. Saya tahu. Dia orang juga buat video macam-macam nak serang, kata ini Allah sembah kubur dan lain-lain. Allah. Susah. Kita kena tahu maksud sembah kubur tu apa. Fulan tu percaya bahawa kubur tu Tuhan. Atau roh tu Tuhan. Ma na'budu tu dia sembah. Orang pergi ziarah kubur ni bukan sembah. Hadiahkan Fatihah. Bertawasul tu intercession. Intercession tu apa? Kita letak dalam hati kita Allah yang jadikan segala sesuatu. Tapi kubur itu hanya lantaran, wasilah
Tawassul. Ada dalil? Ada. Bukan tak ada. Banyak dalil dia. Buka kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang wajib dibetulkan. Karangan Al-Muhaddis Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Alim kabir. Ulama satu dunia mengakui kealiman dia. Menghormati dia. Dan ni muhaddis terkenal ni pun ada kitab membahas tentang perkara tersebut. Dia jelaskan maksud-maksud dia. Kita tak boleh tuduh tawassul terus syirik. Susahlah khutbah Jumaat kita ada tawassul je. Kan? Tiba-tiba datang orang tak tahu macam mana. Dia dah ikut dah pemikiran yang salah. Bahawa tawassul yang boleh hanya tawassul dengan asma Allah, tawassul dengan ni, tawassul dengan tu. Dengan tu saja yang boleh. Yang lain ni syirik. Tak boleh. Syirik ni menduakan Tuhan. Anggap Tuhan itu ada selain Allah SWT. Itu syirik. Kena faham maksud dia. Berarti syirik ini perbuatan hati. Hati i'tiqad ada dua Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Kufur. Jelas. Ada tak orang kita ni pergi ziarah kubur dekat ibu kota tu kita anggap itu Tuhan? Tak. Kenapa meminta dengan kubur? Bukan meminta dengan kubur, itu tawassul je. Istighasah tawassul ni menurut ulama sama je. Sebab hati dia cakap macam mana hati tu? Maksud hati tu adalah Allah SWT yang menunaikan. Kita ziarah baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah untuk menyampaikan salam kepada dia, dan selain itu iaitu tawassul dengannya. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Kalau syirik Imam Nawawi syirik Syekh. Imam Nawawi syirik. Sebab Imam Nawawi disebut dalam kitab Majmu' dia. Kau pergi kat makam Nabi, kau membelakangi kiblat. Kau salam dekat baginda SAW, lepas tu kau doa tu. Minta syafaat kepadanya. Imam Nawawi bukan Aiman. Tapi biasalah. Ini kena bagi pemahaman yang betul kepada orang awam. Dengan ilmu, bukan pakai emosi. Bukan. Dengan ilmu. Okey. Lalu disebut yang kedua makna sunat. Apa makna sunat? Makna sunat itu yang diberi pahala akan yang mengerjakan dia dan tidak disiksa yang meninggalkan dia. Seperti sembahyang 2 hari raya. Iaitu apa? Diberi pahala mengerjakan dia dan tidak disiksa meninggalkannya, seperti solat atau sembahyang 2 hari raya. Solat Eid itu tak wajib, sunat je. Solat Aidil Adha, Aidil Fitri, sunat, tak wajib. Maksudnya apa? Kalau tinggal tak dosa. Kalau buat dapat pahala. Itu. Kalau solat Jumaat, itu wajib. Itu fardu. Fardu Syekh. Solat Jumaat itu fardu. Ini. Yang ketiga, makna haram. Makna haram itu iaitu disiksa akan yang mengerjakan dia dan diberi pahala kepada yang meninggalkan dia. Makna haram itu disiksa. Kalau dia buat, akan disiksa. Haram. Diberi pahala kepada yang meninggalkan dia. Tahu benda ni haram. Khamar ini haram, dia tahu. Ada orang bagi khamar, dia tolak, tak nak. Haram. Contoh dia. Dapat pahala meninggalkan perkara yang haram. Seperti mencuri, berzina, menganiaya makhluk. Contoh dia apa? Mencuri, berzina, menganiaya makhluk. Ini jelas haram. Yang keempat, makruh.
Makruh iaitu tidak diseksa akan mengerjakan dia dan diberi pahala kepada yang meninggalkan akan dia. Seperti membaca Quran di dalam rukuk, sembahyang di atas perkuburan. Makruh iaitu tidak diseksa. Tidak diseksa akan mengerjakan dia. Buat tak diseksa. Tapi diberi pahala meninggalkan dia. Tengah rukuk, iaitu apa? Baca Quran. Taklah. Mana boleh kita, bukan mana boleh, makruh. Batal tak. Sebab rukuk tu patutnya doa. Dia pergi baca Quran. Makruh. Sembahyang di atas perkuburan. Syekh Saman kata masukkan makruh bukan haram. Maksud sembahyang ni kita bukan sembahyang dekat kubur tu. Sembah kubur tu tak, dia sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dilakukan di atas perkuburan kerana kadang-kadang ada iaitu beberapa tempat misalnya iaitu masjid tu penuh dan belakang masjid tu mungkin ada kubur sampai memenuhi tempat tersebut. Ini macam mana? Makruh lah. Mana boleh? Makruh. Nak hukum syirik? Tak boleh. Syirik tu dia etikad tak kubur tu Tuhan. Itu haram. Sujud kat kubur. Kalau dia sujud kepada kubur, haram. Kalau dia ingat kubur itu Tuhan, syirik, kufur. Boleh faham? Tu kena faham perbezaan ni. Ini Syekh Saman Kati masukkan. Duduk atas kubur juga makruh. Menurut satu pendapat haram. Duduk ni maksud dia macam kita duduk lah. Kita ziarah dah penuh sangat duduk atas. Tak boleh. Langkah tak boleh. Dilarang lah. Haram dan makruh dia saya kena lihatlah detail. Wallahu a'lam. Saya lupa haram ke makruh. Mungkin makruh. La'ala sawab makruh. Yang kelima, harus itu tidak berpahala dan tidak diseksa sama ada yang mengerjakan dia ataupun yang meninggalkan dia. Seperti memakai pakaian yang tertentu dan memilih di antara makan roti dan nasi. Harusnya apa? Dosa tak, pahala tak. Benda harus. Benda yang harus. Iaitu apa? Kita boleh pilih lah. Nak makan roti, nak makan nasi, tak ada masalah, makan lah Syekh. Dua-dua halal lah. Itu harus. Harus. Ini dia insyaAllah 7.20 lah. Ada waktu lagi? Syuruk dah. 7.20 syuruk. Berarti syuruk pun 7.11. Okey. Boleh sambung sikit boleh ke tak boleh? Boleh sambung sikit? Ke dah nak balik? Sambung sikit je. Hukum mati. Sebab hukum syarat tak habis nanti tak lengkap. Hukum syarat ni dibagi kepada dua. Syariat sebenarnya dibagi kedua. Satu hukum taklifi, satu hukum wad'i. Yang saya sebutkan tadi lebih tepat dipanggil hukum taklifi. Yang kedua itu dipanggil hukum wad'i. Ada yang kata hukum syarak seperti dalam kitab ni, syarak ni taklifi. Wad'i itu beza. Kan? Tak ada masalah. Itu adalah istilah sahaja. So hukum wad'i itu 5 bahagi. Syarat, sebab, mani', sah dan batal. Apa itu hukum wad'i? Wad'i ini suatu hukum kerana wujudnya ia melazimi sesuatu yang lain. Maksud benda tu kerana apa yang terjadi. Adanya wudu, sahlah solat. Terjadi buang angin, terkentut buang angin, batalnya solat. Itu kejadian. Dia bukan dosa pahala. Dia bukan pembebanan hukum. Satu, erti syarat itu barang yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyhur.
Syarat tu apa? Benda yang bila tiada syarat, tiada masyrut. Dan tidak lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Tak lazim pula ada syarat berarti ada masyrut. Atau tiada dengan ditilik bagi dirinya seperti bersuci itu syarat bagi sah sembahyang. Tetapi jika ditilik bagi diri yang lainnya, terkadang didapati syarat padahalnya tidak didapati masyrut. Seperti tahun syarat bagi wajib zakat. Padahal tiada wajib zakat kerana tiada milik yang sempurna. Milkut tam. Harta tu tak dimiliki sempurna. Walaupun dah cukup syarat 1 tahun, tapi tak wajiblah bayar. Tak cukup. Kerana apa? Dari segi itu tidak memiliki milkut tam. Dan ketiadaan diperoleh waktu bagi sah sembahyang fardu. Waktu bagi sah sembahyang fardu jadi bersuci syarat sah sembahyang masyrutnya. Yang kedua sebab. Artinya barang yang lazim daripada ada sebab, ada musabab. Bila ada sebab, ada musabab. Dan lazim daripada tiada sebab, tiada musabab. Seperti gelincir matahari sebab wajib solat zuhur. Sembahyang zuhur wajib sebab matahari sudah terbenam. Ini jika ditilik bagi diri sebab, tetapi kalau ditilik bagi yang lainnya, maka terkadang didapati waktu tetapi tidak wajib sembahyang kerana ada manik. Sebab ada manik, tapi sebab tersebut tidak wajib. Haid bagi perempuan. Jadi masuk waktu sebab, wajib sembahyang musabab dia. Yang ketiga manik. Artinya barang yang lazim daripada ada manik, ada mamnuknya. Ada yang menghalang, ada yang terhalang. Dan tiada lazim daripada tiada manik, tiada mamnuknya. Jadi kita tak boleh kata tak ada manik berarti tak adalah mamnuk. Tak juga. Atau adanya dengan ditilik bagi dirinya. Seperti haid tertegah bagi sembahyang. Tetapi jika ditilik bagi diri yang lainnya, terkadang tiada manik, tiada boleh sembahyang kerana tiada syarat, iaitu akal. Dia tidak haid tapi dia tidak ada akal, tak wajiblah solat. Atau tiada sebab waktu. Jadi haid itu manik, wajib sembahyang, dan wajib sembahyang itu mamnuk baginya. Sah artinya barang yang lulus lagi dibilangkan dia. Sah artinya barang yang lulus lagi dibilangkan dia. Dianggap nufus. Nufus. Sah nufus. Yang kelima batal. Artinya barang yang tidak lulus dan tiada dibilangkan dia. Barang yang tidak lulus dan tiada dibilangkan dia. Maka dipukul 5 hukum taklifi dengan 5 hukum wad'i, jadilah 25 semua hukum syarak. Berarti hukum syarak ni kalau dikali, pukul kali dah. Berarti ada 5 total hukum, 25 semua hukum syarak. Ini dia insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita iktifakkan ala hadza qadar. Minggu depan kita bahas hukum adat. Oh, tu panjang tu. Hukum adat. Jangan adat resam pula. Ini adat lain insya-Allah. Aktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.